Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang berada di rumah. Pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita di dalam modul Vehicle Periodical Maintenance. Kita akan mempelajari topik baru berkaitan Lubricating System ataupun lebih dikenali sebagai sistem pelinciran. Apakah itu sistem pelinciran? Untuk pengetahuan pelajar semua, tanpa pelinciran yang mencukupi ataupun sesuai, ianya akan menyebabkan kerosakan, terutamanya pada komponen di dalam enjin. Kerosakan seperti silinder enjin menjadi cala, komponen bearing pada enjin akan mudah terbakar, spark plug mudah menjadi kotor, piston ring melekat pada silinder enjin. Ini antara kerosakan yang selalunya berlaku disebabkan sistem pelinciran yang tidak baik. Selain daripada itu, kesan daripada sistem pelinciran yang tidak baik akan menyebabkan kenderaan ataupun enjin menggunakan lebih banyak bahan api untuk beroperasi. Jika semua ini berlaku disebabkan sistem pelinciran yang tidak baik, sudah tentu ianya merugikan kita sebagai pengguna. Jadi, para pelajar haruslah mengetahui bagaimana untuk memastikan keadaan sistem pelinciran, terutamanya pada bahagian enjin, dapat beroperasi dengan cekap dan baik. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam berkaitan dengan sistem pelinciran, eloklah kita terlebih dahulu mengetahui akan konsep berkaitan geseran. Geseran ialah rintangan terhadap sesuatu objek apabila objek itu bergerak. Rintangan ini seperti contoh, apabila kita berjalan, akan terjadinya rintangan di antara permukaan kasut dan juga lantai. Rintangan inilah yang membolehkan kita untuk berjalan. Cuba pelajar bayangkan, jika tiada rintangan di antara kasut dan juga lantai, sudah pastinya kita tidak akan dapat berjalan kerana permukaan yang licin. Geseran ataupun rintangan amat penting, terutamanya di dalam kehidupan seharian, seperti contoh yang telah saya nyatakan. Tanpa rintangan, kita tidak boleh untuk melakukan aktiviti pergerakan seperti berjalan. Namun, rintangan yang banyak akan menyebabkan kita kehilangan kuasa, ataupun jikalau rintangan itu berlaku pada komponen akan menyebabkan kehausan. Oleh itu, kita tidak boleh mengurangkan rintangan ataupun geseran. Namun, kita boleh mengurangkan rintangan dengan menggunakan sistem pelinciran yang kita akan pelajari selepas ini. Terdapat 3 jenis geseran yang kita akan pelajari. 3 jenis geseran ataupun bentuk geseran yang kita akan pelajari selepas ini ialah geseran luncuran yang pertama, yang kedua ialah geseran golekan, yang ketiga ialah geseran cecair. Kita akan pergi dengan lebih mendalam berkaitan 3 bentuk geseran ini. Apakah yang dimaksudkan oleh geseran-geseran yang tersebut? Bentuk geseran yang pertama ialah geseran luncuran. Apakah itu geseran luncuran? Geseran luncuran terjadi apabila sebuah komponen bergerak di atas komponen yang lain yang mempunyai permukaan yang rata. Sebagai contoh, geseran luncuran ialah geseran yang berlaku di antara permukaan tapak kasut kita dan juga lantai. Kedua-dua objek kasut dan lantai mempunyai permukaan yang rata. Bentuk geseran yang kedua ialah geseran golekan.
Geseran golekan ini terjadi apabila suatu objek bergerak di atas objek yang bergolek ataupun bulat. Contoh geseran golekan ialah bearing ataupun tayar, di mana objek bergerak di atas permukaan yang bergolek ataupun bulat. Sistem geseran golekan ini dapat mengurangkan geseran ataupun rintangan. Bentuk geseran ketiga ialah geseran cecair, terhasil daripada pergerakan cecair yang bersentuhan dengan objek cecair yang lain. Geseran pada bentuk ini berlaku pada kadar yang sangat rendah. Sebagai contoh kepada para pelajar, geseran cecair ialah pergerakan kapal di atas air, di mana permukaan badan kapal bergeser dengan permukaan air. Geseran yang berlaku di sini adalah sangat rendah berbanding geseran yang berlaku pada dua bentuk geseran sebelum ini. Kita telah mengetahui bentuk-bentuk geseran. Namun, bentuk-bentuk geseran tersebut boleh lagi dibahagikan kepada dua jenis ataupun dua kategori. Yang pertama ialah geseran kering. Geseran kering ialah geseran yang berlaku terhadap gerakan di antara dua buah benda yang kering. Contohnya, sekeping papan yang ditarik di atas lantai, di mana kedua-dua permukaan papan dan lantai adalah kering. Jenis geseran yang berikutnya ialah geseran bergris ataupun geseran berminyak. Geseran ini berlaku di antara dua buah komponen atau objek yang diseliputi oleh minyak atau gris. Sebagai contoh geseran bergris ataupun berminyak, kebanyakannya berlaku di dalam komponen enjin. Apabila enjin dihidupkan, komponen-komponen yang diseliputi minyak akan mengurangkan geseran di antara komponen-komponen di dalam enjin. Jadi, apabila berlakunya geseran bergris, ia akan mengurangkan punca kehausan pada enjin. Jadi, geseran bergris ataupun pelinciran adalah sangat penting untuk sesebuah enjin. Kita telah memahami konsep geseran, bentuk-bentuk dan jenis geseran. Sekarang kita akan memahami pula apakah itu fungsi sistem pelinciran. Fungsi utama sistem pelinciran ialah untuk membekalkan minyak pelincir ke komponen enjin yang bergerak seperti crankshaft, piston, connecting rod, valve mechanism dan gear yang terdapat pada enjin kita. Para pelajar boleh melihat slide yang dilampirkan. Ianya menyatakan fungsi sistem pelinciran. Pertama ialah membekalkan minyak pelincir ke komponen enjin yang bergerak. Kedua, ianya juga mengurangkan geseran dan kehausan pada komponen enjin. Ketiga, sistem pelinciran membantu menyejukkan enjin. Keempat, sistem pelinciran membantu mengurangkan kebocoran pada gegelang omboh ataupun piston ring dan silinder. Kelima, ianya membantu membersihkan enjin. Keenam, ianya membantu mengurangkan bunyi bising. Daripada fungsi yang kita lihat ini, kita dapat mengetahui bahawa sistem pelinciran amat penting bagi sesebuah enjin pada kenderaan. Sekarang saya akan menerangkan berkaitan dengan operasi sistem pelinciran.
Para pelajar boleh melihat gambar rajah pada slide untuk mengetahui bagaimana sistem pelinciran beroperasi. Sistem pelinciran menyimpan, membersihkan dan mengedarkan minyak pelincir kepada bahagian enjin. Minyak akan dipam dari takung minyak pelincir melalui penapis minyak pelincir. Kemudian ianya akan melalui laluan minyak pelincir ataupun dikenali sebagai oil gallery yang terdapat di dalam enjin. Laluan minyak pelincir ini dikenali sebagai galeri minyak. Komponen seperti bearing dan hydraulic valve lifter menerima minyak bertekanan dari laluan ini. Piston ring dan dinding silinder dilincirkan oleh percikan minyak oleh komponen yang bergerak di dalam kotak crankcase. Minyak yang berlebihan akan dialihkan semula masuk ke dalam takung minyak pelincir melalui tarikan graviti. Sistem pelinciran menyimpan minyak pelincir di dalam takung minyak yang terletak di bahagian bawah enjin. Komponen terpenting dalam sistem pelinciran ialah pam minyak pelincir yang digerakkan oleh camshaft dan crankshaft. Tiub penyedut direndam di dalam takung minyak pelincir. Sistem ini dikenali sebagai sistem pelinciran takung basah. Untuk lebih memahami berkaitan dengan cara operasi sistem pelinciran minyak enjin kenderaan, para pelajar boleh melihat video ini yang disediakan supaya dapat lebih memahami bagaimana cara operasi sistem pelinciran bagi kenderaan. The oil then drains down into the bottom of the engine into what's called the sump. Now when we start the engine, the rotational movement of the crankshaft etc. will start to turn the oil pump, which draws oil up from the sump and then into oil filter to filter out the oil. It then goes up to the oil cooler, so the cooler is there to cool the oil down once the engine gets hot. The oil then is passed on through some channels through to the main end bearings and the big end bearings of the crankshaft and the conrods. The oil is then passed up to the top of the engine, up into the cylinder head, where it then lubricates the valve train and the camshafts. So all of this takes around about 12 seconds from a dry engine, so you can see there it's pretty quick even on a dry engine. So that's it guys, thanks for watching and I'll see you soon. Kita telah mengetahui dan melihat bagaimana cara operasi suatu sistem pelinciran enjin. Seterusnya, kita akan melihat pula kepada komponen-komponen yang terdapat dalam satu sistem pelinciran enjin. Terdapat 6 komponen penting bagi sesebuah sistem pelinciran enjin. Komponen pertama di dalam sistem pelinciran ialah takung minyak ataupun dikenali sebagai oil pan. Takung minyak ini digunakan untuk menakung minyak. Takung minyak terletak di bahagian enjin pada bahagian bawah enjin. Komponen kedua bagi sistem pelinciran minyak ialah penyaring minyak ataupun dikenali sebagai oil strainer. Fungsi penyaring minyak ialah untuk menapis kotoran yang besar
daripada masuk ke dalam enjin. Kebiasaannya penapis minyak ialah sebuah jaring besi yang terletak pada bahagian masukkan minyak di dalam enjin. Para pelajar boleh melihat gambar di dalam slide untuk mengetahui bagaimana rupa penapis minyak. Komponen ketiga yang terdapat pada sistem pelinceran enjin ialah pam minyak pelincir ataupun lebih dikenali sebagai oil pump. Fungsi pam minyak pelincir ialah bagi menghantar minyak pelincir kepada pelbagai komponen yang terdapat di dalam enjin. Pam minyak ini digerakkan oleh shaft yang disambungkan kepada camshaft. Di dalam sesetengah enjin, timing bell digunakan untuk memacu pam minyak ini. Untuk pengetahuan pelajar, terdapat dua jenis pam yang biasanya digunakan di dalam enjin, iaitu pam jenis rotor dan juga pam jenis gear. Pam jenis rotor bermaksud bahagian yang berputar. Terdapat juga jenis ketiga yang dikenali sebagai gyrator. Cara bekerja pam jenis ini adalah sama dengan cara kerja pam jenis rotor. Pergerakan gear dan rotor akan menyebabkan minyak mengalir. Minyak akan dialirkan melalui laluan minyak enjin ataupun yang telah kita sebut sebagai oil gallery. Para pelajar boleh melihat rupa bentuk pam jenis rotor. Ini adalah bentuk bagaimana pam jenis rotor. Para pelajar boleh melihat gambar pam jenis gear. Ini ialah pam jenis gear dan para pelajar boleh melihat bagaimana perbezaan pam jenis rotor dan juga pam jenis gear melalui gambar-gambar ini. Komponen seterusnya ataupun yang keempat ialah batang pencelup ataupun dipstick. Batang pencelup ini digunakan untuk memeriksa paras serta keadaan semasa minyak pelincir. Kebiasaannya, pada batang pencelup ini akan ditandakan dengan dua aras, iaitu aras minima minyak dan juga aras maksima minyak. Komponen kelima pada sistem pelinciran minyak kenderaan ialah suis tekanan minyak. Suis tekanan minyak ataupun dikenali sebagai oil pressure switch dipasang pada blok enjin. Switch ini diguna untuk mengesan perubahan tekanan minyak pelincir di dalam enjin. Untuk pengetahuan para pelajar, terdapat dua jenis suis tekanan minyak, iaitu jenis perintang boleh ubah dan juga jenis suis berasaskan tekanan. Suis tekanan minyak jenis perintang boleh ubah. Suis ini dipasang pada blok enjin. Ianya merupakan sebuah perintang boleh ubah atau suis. Ianya berfungsi untuk mengesan perubahan tekanan minyak pelincir. Sensor daripada jenis perintang boleh ubah digunakan bersama-sama meter paparan elektronik ataupun tolok tekanan. Perubahan pada tekanan minyak akan menyebabkan perubahan rintangan, seterusnya memberikan maklumat kepada paparan. Jenis suis yang kedua ialah suis tekanan minyak jenis tekanan, jenis berasaskan tekanan. Suis berasaskan tekanan
digunakan bersama-sama lampu amaran tekanan minyak pelincir. Apabila tekanan adalah rendah daripada tahap normal, di mana kebiasaannya ialah pada tekanan 4 PSI ataupun 28 kilopascal, lampu amaran akan menyala. Setelah tekanan mencapai tahap yang ditetapkan, lampu amaran akan padam. Komponen seterusnya dalam sistem pelinciran minyak kenderaan ialah penapis minyak enjin ataupun oil filter. Komponen ini adalah antara komponen yang paling penting dalam sistem pelinciran kenderaan. Pam minyak pelincir akan menyedot endapan kotoran yang terdapat pada takung minyak pelincir. Penapis minyak pelincir berfungsi untuk menyingkirkan habuk yang terdapat dalam minyak pelincir. Sistem pelinciran aliran penuh ialah sistem di mana semua minyak meninggalkan penapis minyak pelincir mengalir melalui penapis. Ini memerlukan sebuah penapis yang dilengkapi dengan injap pintasan ataupun bypass valve. Injap ini akan terbuka apabila penapis minyak pelincir tersumbat. Apabila keadaan ini berlaku, minyak pelincir yang tidak ditapis akan dialirkan ke dalam enjin. Sekarang, kita akan memahami dengan lebih mendalam berkaitan dengan fungsi minyak pelincir. Terdapat 5 fungsi utama bagi minyak pelincir. Minyak pelincir, selain daripada mengurangkan haus dan memudahkan pergerakan bahagian-bahagian enjin, sistem pelinciran juga mempunyai fungsi yang berikut. Pertama, meminimalkan kehausan dan geseran yang berlaku pada permukaan enjin. Minyak pelincir mestilah sampai ke semua bahagian enjin yang bergerak dengan secukupnya. Tetapi sekiranya sistem pelinciran tidak berfungsi dengan baik, minyak pelincir yang cukup tidak dapat sampai ke bahagian enjin yang bergerak, atau mungkin juga bahagian-bahagian tersebut akan menjadi kering. Jadi, sistem pelinciran yang baik berfungsi seperti berikut: mengurangkan haba akibat geseran yang berlebihan, menjimatkan kuasa enjin yang mungkin digunakan untuk melawan geseran yang berlebihan. Selain daripada itu, minyak pelincir juga berfungsi sebagai ejen penyejuk bagi enjin. Minyak pelincir mengalir dengan cepat ke seluruh sistem. Sambil bertindak sebagai bahan pelincir, minyak itu juga akan menyerap haba dan membawanya ke takungan minyak dan disejukkan oleh pendingin minyak ataupun oil cooler. Fungsi minyak pelincir yang lain ialah sebagai penyerap hentak. Apakah yang dimaksudkan sebagai penyerap hentak? Minyak pelincir akan bertindak sebagai penyerap hentak ataupun cushion di antara bearing dan lain-lain bahagian komponen enjin seperti shaft. Dengan adanya tindakan penyerapan ini, ia bertujuan dapat mengurangkan bunyi bising dalam enjin. Keempat, minyak pelincir juga dapat berfungsi untuk menutup bahagian yang tidak rata pada komponen di dalam enjin sebagai penghadang untuk mencegah kebocoran di antara bahagian-bahagian enjin seperti omboh, gelang omboh dan dinding silinder. Minyak pelincir
dapat menutup bahagian-bahagian tersebut yang tidak rata pada dinding silinder dan ombor. Selain itu, minyak pelincir juga memudahkan gelang ombor bergerak di dalam lurah gelang dan dinding silinder. Kemudian, fungsi minyak pelincir yang terakhir, ianya juga dapat berfungsi sebagai ejen pembersih. Minyak pelincir juga dapat membawa kotoran, karbon dan serpihan logam yang halus masuk ke kotak engkol dan dimendapkan ataupun dan disimpan di takungan minyak. Berikut merupakan fungsi dan penjelasan yang lebih dalam berkaitan dengan minyak pelincir. Jenis-jenis minyak pelincir yang biasanya kita gunakan pada kenderaan kita. Terdapat 3 jenis minyak pelincir utama yang biasanya digunakan. Yang pertama ialah jenis minyak mineral ataupun dikenali sebagai mineral oil. Kedua ialah minyak semi-sintetik ataupun dikenali sebagai semi-synthetic oil. Yang ketiga ialah minyak jenis sintetik ataupun dikenali juga sebagai fully synthetic oil. Ketiga-tiga jenis minyak ini adalah berbeza daripada satu sama lain. Kita akan mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan perbezaan ketiga-tiga jenis minyak ini. Minyak sintetik ataupun dikenali sebagai minyak fully sintetik. Kebiasaannya ia dilabelkan atau ditandakan dengan grade 0W-30, 0W-40, 5W-40. Ciri-ciri bagi minyak fully sintetik ini ialah minyak jenis ini kebiasaannya akan menjimatkan penggunaan bahan api. Minyak ini juga meningkatkan kuasa dan prestasi enjin. Selain daripada itu, minyak ini juga mengurangkan pembentukan enap cemar ataupun asap dan kehausan komponen pada enjin. Minyak sintetik juga dapat mengalir masuk ke saluran pelinciran dengan lebih baik semasa enjin sejuk. Minyak ini cepat mengalir ke komponen-komponen enjin yang bergerak. Untuk makluman para pelajar, minyak jenis sintetik ini kebiasaannya digunakan pada kenderaan yang baru. Dan jika sesebuah kenderaan menggunakan minyak sintetik, jangka masa penyelenggaraan bagi penukaran minyak bagi kenderaan tersebut adalah sejauh 10,000 kilometer perjalanan. Minyak seterusnya ialah minyak semi-sintetik. Ciri-ciri minyak bagi minyak semi-sintetik kebiasaannya ia dilabelkan ataupun mempunyai grade seperti yang berikut: 5W-30, 10W-40, 15W-40. Ciri-ciri bagi minyak ini ialah: pertama, ianya memberikan perlindungan yang baik berbanding minyak mineral. Kemudian, ianya juga memberikan perlindungan yang baik pada 10 minit enjin selepas enjin dihidupkan. Ianya juga lebih baik dalam mengurangkan kehausan berbanding mineral oil. Ianya tidak perlu ditukar dengan kerap. Jangka masa penukaran minyak enjin jika menggunakan minyak semi-sintetik ialah sejauh 7,500 km perjalanan. Minyak yang seterusnya ialah minyak mineral. Minyak ini kebiasaannya dilabel ataupun digradekan dengan tanda 10W-40, 15W-40. Ciri-ciri bagi minyak mineral ialah
Ianya hanya memberikan perlindungan asas kepada enjin. Minyak mineral perlu ditukar dengan kerap berbanding minyak sintetik dan minyak semi-sintetik. Namun, bagi minyak mineral, harga bagi minyak mineral kebiasaannya adalah lebih murah berbanding minyak sintetik dan fully sintetik. Kebiasaan jangka masa penukaran bagi minyak mineral ialah sejauh perjalanan 5,000 kilometer. Berikut adalah sedikit sudutan video berkaitan dengan info dan tips berkaitan minyak Assalamualaikum pelincir semua, yang apa khabar? terdapat Kami sering di dapat pertanyaan pasaran. daripada para penonton perihal penggunaan minyak pelincir enjin. Jadi dengan kerjasama Petronas, jenama pengeluar juara dunia Formula 1, kami telitikan dan kupaskan sedikit sebanyak persoalan anda. Soalan pertama, minyak nipis tak bagus untuk ketahanan enjin. Benar atau tidak? Pertama, mari kita kupaskan apa itu minyak nipis. Ramai yang mengatakan kalau minyak tu nampak nombor-nombor tulisan di sini, kalau 10W